Baru. Quran kan ni? Dan hadis. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti boleh baca ke? Boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulakan pengajian hadis kita dari kitab Riyadhus Shalihin, sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW 10 kali. Okey, kita selawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hari ini kita nak baca hadis berkaitan dengan berkunjung dan bergaul dengan orang-orang soleh serta mengharap doa dari mereka. Berkunjung dan bergaul dengan orang-orang soleh serta mengharap doa dari mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sehingga ayat 66. Kata Allah apa dia? Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdi huquba. Sehinggalah kepada ayat qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti sebelum sampai pada pertemuan dua buah lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Sehinggalah kepada firman Allah, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutmu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang mempunyai perancangan untuk merantau bagi mencari ilmu-ilmu yang belum lagi beliau dapat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Musa ilmu daripada wahyunya, tetapi Nabi Musa masih lagi menginginkan agar dia dapat ilmu daripada cabang-cabang yang lain, ilmu daripada laduni, ilmu daripada ilham. Sebab itu dia berkata, saya akan berjalan dan terus berjalan untuk mencari ilmu ini. Sehinggalah diberitahu kepada dia tentang adanya seorang lelaki bernama Khidir alaihissalam, yang mana dia memiliki ilmu yang tidak ada dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam bergegas mencari Nabi Khidir. Tujuan apa? Mempelajari sesuatu daripada orang soleh ini, mempelajari sesuatu daripada orang yang bertakwa ini. Lalu bila Nabi Khidir berjalan mencari lelaki soleh bernama Khidir alaihissalam ini, dia pun berjumpa dengan Nabi Khidir. Lalu bila dia berjumpa Nabi Khidir, dia pun berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutmu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Menunjukkan kepada kita dalam ayat ini Nabi Musa alaihissalam membuat kunjungan, berjumpa dengan orang soleh, berjumpa dengan orang berilmu bernama Khidir alaihissalam demi untuk mendapatkan ilmu daripada beliau. Di sini Allah mengajar kita tentang betapa perlu kita membuat kunjungan, menziarahi orang-orang yang soleh untuk mendapatkan ilmu dari mereka. Allah Ta'ala berfirman lagi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang dengan mengharap keredaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar kita supaya bersabar dengan orang yang kerjanya melakukan dakwah pada pagi dan petang, yang mana mereka itu tidak mengharapkan apa-apa melainkan wajah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keutamaan orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak Umar, di mana ia berkata, dia berkata apa? Intalik bina
ila Ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Selepas Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar berjumpa dengan Umar bin Khattab, lalu dia berkata, "Wahai Umar, marilah kita berkunjung ke tempat Ummu Aiman radhiyallahu anha, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sering berkunjung ke sana." Jadi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Ummu Aiman ni seorang wanita daripada Afrika. Orangnya hitam, orangnya tidak cantik, tetapi dialah yang mengajar, dialah yang memelihara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu kecilnya selepas ibunya Aminah meninggal dunia. Ya, sewaktu Nabi bersama dengan Aminah di waktu kecil pergi ke Madinah menziarahi makam bapaknya, Aminah meninggal dunia di pertengahan jalan. Jadi bersama dengan Aminah ketika itu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni adalah hamba perempuan yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, yang mana dia ni sangat sayang kepada Nabi. Sewaktu Nabi masih baby lagi, ketika Nabi dihantar ke rumah Halimatus Sa'diyah untuk disusukan, ketika itu Ummu Aiman sudah rasa cemburu. Dia nak menjaga Nabi kita. Dan bila Nabi kita kehilangan ibunya, ketika itu sahlah Ummu Aiman ditugaskan untuk mendidik dan membesarkan Nabi. Sehingga Nabi menjadi seorang dewasa, dia dididik dan dibesarkan oleh seorang hamba perempuan yang hitam bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ni Nabi SAW sendiri mengatakan bahawa Ummu Aiman ialah ibuku yang kedua. Ibu dia yang pertama ialah Aminah binti Wahab. Ibu Nabi yang kedua ialah Ummu Aiman, seorang wanita yang salihah. Ya, dan itu cerita sebelum Nabi dilantik menjadi rasul. Selepas Nabi dinubuahkan, Ummu Aiman beriman kepada Allah dan Rasul. Dan ketika dia berhijrah, disuruh berhijrah, Ummu Aiman berhijrah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dalam perjalanan dia berhijrah itu ada cerita dia ialah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tempatnya jauh. Ya, umpama daripada Kuala Lumpur pergi Kelantan jauh. Jadi dalam perjalanan dia mengharungi padang pasir itu, dia berasa sangat dahaga. Jadi Nabi SAW ketika itu bila mendapat tahu tentang keadaan Ummu Aiman yang sengsara ketika berhijrah, Nabi mendoakan bahawa selepas ini dia tidak akan dahaga lagi. Ummu Aiman radhiyallahu anha meninggal pada zaman Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Maknanya umurnya sangat panjang, 150 tahun lebih kurang baru dia meninggal dunia. Umurnya sangat panjang. Ya, ketika Nabi masih baby lagi, dia telah menjadi pendidik Nabi. Ketika Nabi dah wafat, dia masih lagi belum wafat. Ketika zaman Sayyidina Utsman menjadi khalifah, zaman Sayyidina Abu Bakar dia ada, zaman Sayyidina Umar pun dia ada. Ketika permulaan Sayyidina Utsman jadi khalifah, barulah Ummu Aiman ini meninggal dunia. Jadi bayangkan kedudukannya dia di sisi Nabi. Sehingga Nabi berkata, Ummu Aiman ialah ibuku yang kedua. Jadi bila selepas Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar memanggil Sayyidina Umar. Apa kata dia? Intaliq bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Dia kata apa? Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Umar, marilah kita berkunjung ke tempat Ummu Aiman radhiyallahu anha sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sering berkunjung ke sana. Ya. Falamma tahaya ilaiha bakat. Dan ketika keduanya sampai ke tempat Ummu Aiman, maka menangislah Ummu Aiman. Ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar sampai ke rumah Ummu Aiman,
Ummu Aiman menangis. Faqala laha ma yubkiki. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai Ummu Aiman, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Ama ta'lamina, bukankah engkau berdua tahu annama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah engkau tahu bahwa apa yang disediakan Allah buat Rasulullah itu sangat baik? Ya. Lalu amma ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Ummu Aiman menangis, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Ummu Aiman, bukankah engkau tahu bahwa apa yang disediakan Allah buat Rasulullah itu sangat baik? Faqalat, maka Ummu Aiman berkata, inni la abki anni la a'lamu annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin abki annal wahya qadin qata'a minas sama. Kata Ummu Aiman, sesungguhnya saya menangis bukan kerana saya tahu, saya menangis bukan kerana itu. Saya tahu bahwa apa yang disediakan Allah buat Rasulullah itu sangat baik. Akan tetapi saya menangis kerana wahyu dari langit telah terputus. Itu sebab Ummu Aiman menangis. Ya, kata Ummu Aiman, saya menangis bukan kerana saya tak tahu yang Nabi itu mendapat nikmat sekarang ini daripada Allah. Ya, seorang Rasul kekasih Allah, bila lepas dia wafat, dia mendapat nikmat yang besar daripada Allah di alam barzakh, di alam akhirat, yang itu saya tahu. Tetapi saya menangis kerana sedih mengenangkan wahyu Allah yang telah terputus. Kerana bagi Ummu Aiman, dia merasakan wahyu itu, wahyu Allah, Quran itu merupakan satu perkara yang sangat berharga buat dirinya. Kerana Quran menunjukkan kepada dia jalan yang benar. Quran menegur dia kalau dia mengadakan kesilapan. Quran mengajar dia jalan untuk menjadi insan yang berjaya dunia akhirat. Tiba-tiba Rasulullah wafat, wahyu pun terberhenti. Itulah yang menyebabkan Ummu Aiman merasa sedih. Kerana wahyu tidak lagi dapat turun ke dunia ini. Seperti mana hari-hari di mana Nabi SAW masih lagi dikandung hayat. Ya. Fahayyajatuhuma 'alal buka faja'ala yabkiyani maha. Ucapan Ummu Aiman itu mendorong keduanya untuk menangis. Maka menangislah mereka bersama-sama. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jadi daripada hadis ini menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar meneruskan satu sunnah yang dibuat oleh Nabi. Apa dia? Sunnah menziarahi orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang solehah. Pada zaman Nabi SAW, Nabi sering menziarahi Ummu Aiman. Sebab Ummu Aiman ini seorang wanita yang solehah. Rasulullah pergi menziarahi dia. Dan bila Rasulullah telah wafat, Sayyidina Abu Bakar dan Umar meneruskan sunnah Nabi tersebut, menziarahi Ummu Aiman yang sememangnya sering diziarahi oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab itu salah satu daripada tanda kita menyayangi orang yang telah pergi meninggalkan kita, kita pergi menziarahi orang yang selalu ia ziarahi. Salah satu daripada tanda bahawa kita ni sayang orang yang telah pergi meninggalkan kita, kita menjalinkan hubungan yang rapat dengan orang yang pernah dijalinkan hubungan secara rapat oleh orang yang telah pergi meninggalkan kita. Ini yang dibuat oleh Sayyidina Umar, ini yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi pengajaran kepada kita. Ya, baik. Kita dengar hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhil qaryah
Qal hal laka alaihi min ni'matin tarubbu alaih? Qala la ghaira inni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Qal fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, rawahu Muslim. Ini hadis yang sahih juga, yang memberikan petunjuk dan pengajaran yang sangat berharga kepada kita. Apa dia? Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW, ya, hadis ini daripada Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahawasanya kata Nabi bercerita tentang keadaan seorang lelaki. Apa kata Nabi? Ada seorang lelaki berkunjung ke tempat saudaranya yang berada di desa yang lain. Dia nak pergi ziarah kawan dia yang berada jauh daripada desa dia. Ya. Kemudian Allah Ta'ala telah mengutus malaikat untuk menghadangnya. Jadi Allah Ta'ala hantar malaikat hadang dia. Hadang untuk apa? Hadang untuk bertanya. Dan setelah malaikat itu bertemu dengan orang itu, lantas dia berkata, malaikat pun turun, dia menghadang lelaki tadi untuk berpergian. Ya, lalu bila malaikat turun dia hadangnya, lalu dia bertanya, akan ke mana kamu? Ya, dia bertanya, akan ke mana kamu? Aina turid? Ke mana kamu nak pergi? Ia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Ia menjawab, saya akan berkunjung ke tempat saudaraku yang bertempat tinggal di desa itu. Jadi saya nak pergi ziarah seorang kawan saya yang tinggal di desa ini dan ini. Malaikat pun bertanya, bila malaikat dengar yang dia pergi ni untuk mencari kawan dia di tempat yang lain, lalu malaikat pun bertanya, halaka alaihi min ni'matin, ya, tarubbuha alaihi? Kata malaikat, apakah kerana kamu merasa berhutang budi kepadanya? Ya. Apakah kamu ziarahi dia kerana terasa terhutang budi? Atau kerana ada niat duniawi yang lain? Qala ghaira inni ahbabtuhu fillah. Kata lelaki itu, tidak ada yang lain. Saya mencintai dia hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Lelaki ini menjawab, wahai malaikat, saya menziarahi teman saya ini bukan kerana ada terhutang budi kepada dia ke ataupun ada hajat-hajat yang lain. Satu saja niat saya, kerana saya sayangkan dia kerana Allah. Saya sayangkan dia kerana Allah. Allah suruh saya sayang dia, lalu saya menyayangi dia. Ini al-hubbu fillah. Maka malaikat pun berkata, ya, kata malaikat, fa inni rasulullah ilaika. Malaikat pun berkata, Tuan, sesungguh aku ini adalah utusan Allah untuk menjumpaimu. Aku ni utusan Allah yang dihantar oleh Allah untuk berjumpa dengan engkau. Ya. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fih. Dan sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu kerana Allah. Ini hadis yang sahih, yang mana Nabi menceritakan tentang kisah seorang lelaki yang berpergian jauh meninggalkan desanya untuk mencari satu desa yang lain, di mana dalam desa yang lain itu ada sahabatnya yang hendak dikunjunginya. Dia mengunjungi sahabat itu bukan kerana ada urusan perniagaan. Dia mengunjungi sahabat itu bukan kerana ada urusan-urusan yang lain. Tak ada. Semata-mata hubban lillah. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kerana dia sayang kepada kawan dia, dia pergi ziarah. Lama tak jumpa, dia pergi ziarah. Maka malaikat pun berkata, aku ini ialah utusan Allah yang dihantarkan untuk memberitahu kamu bahawa sebagaimana kamu ziarah teman kamu kerana sayangkan dia kerana Allah, begitu jugalah Allah telah pun menyayangi kamu. Jadi bermakna, salah satu jalan untuk kita mencari peluang Allah menyayangi kita
dengan kita menziarahi kawan-kawan yang kita sayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terpaksa berbelanja membayar tol, walaupun terpaksa berbelanja mengisi minyak, tetapi kita harungi sebab ahbabtuhu fillah, aku menyayangi dia kerana Allah. Ganjarannya apa? Ganjarannya Allah telah pun menyayangi orang yang pergi meninggalkan rumah tangga semata-mata menziarahi temannya kerana Allah. Allah telah menyayangi. Bila Allah telah menyayangi dia, maka pastilah orang ini akan mendapat kejayaan dunia dan juga akhirat. Di akhirat nanti dia tak perlu risau lagi. Sebab apa? Sebab di atas dunia lagi dia sudah menjadi kekasih Allah. Gara-gara dia mengasihi hamba Allah yang lain. Gara-gara dia sanggup berkorban, menghabiskan duit, menghabiskan masa untuk menziarahi seorang teman dia. Dan dia ziarah hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran besar untuk orang yang suka ziarah, menziarahi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar hadis yang ketiga insya-Allah. Wa anhu, dan daripadanya juga, itu daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadiyan, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakhi gharib. Hadis ini daripada Abu Hurairah juga. Ya, maka dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi telah memberitakan satu hadis yang sangat berguna buat kita. Apa dia? Man 'ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, au zara akhan lahu fillah, atau mengunjungi saudaranya kerana Allah, nadahu munadiyani, ya, maka ada dua malaikat yang menyerukan. Ada dua orang malaikat yang kita tak nampak kedua-dua malaikat ini. Dua malaikat ini berseru kepada kita, mana berkata kepada orang yang pergi menziarahi orang sakit ataupun orang yang pergi menziarahi temannya. Apa kata dua orang malaikat itu? Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Kata malaikat itu, tibta, bagus kamu, wa taba mamsyaka, dan baguslah perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, serta telah disediakan buat kamu tempat di dalam syurga. Maknanya, bila kita pergi menziarahi orang sakit ataupun saudara kita kerana Allah, sebenarnya kita sedang membina satu tempat di dalam syurga untuk kita. Ini kata-kata malaikat, bukan seorang malaikat, dua malaikat berkata demikian. Ya, apa kata malaikat? Tibta, bagus engkau ini, wa taba mamsyaka, dan bagus perjalanan kau ini. Ini perjalanan yang sangat bagus, kata malaikat. Karena perjalanan pergi menziarahi orang sakit atau perjalanan pergi menziarahi teman. Dan wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah menyediakan di dalam syurga manzilan, satu kedudukan untuk engkau. Bagaimana? Ya, hadis ini riwayat Imam Tirmizi, dan kata Imam Tirmizi hadis ini hadis yang hasan. Hadis ini hadis yang hasan. Jadi ini peluang untuk kita. Kalau tak boleh jauh-jauh, yang dekat-dekat. Tapi itulah musim-musim Covid ini, kadang-kadang kita nak amalkan hadis ini bimbang juga. Itu ya, kerana zaman Covid ini orang begitu berat nak menerima tetamu. Tapi tak apa, bila kita ikut SOP, tetamu ada dekat depan, ikut SOP, minta dia basuh tangan, itu ya. Minta basuh tangan dulu, ambil suhu, kemudian benarkan dia masuk. Itu, jangan dihalau walaupun musim SOP, kerana tetamu datang bawa rahmat.
Ya, karena malaikat tadi dalam perjalanan dia tu malaikat dah doakan untuk dia. Malaikat kata perjalanan kamu ni perjalanan yang baik. Malaikat telah doakan dia dan orang itu telah dapat satu kedudukan yang besar dalam syurga Allah. Jadi masuk dalam rumah ikut SOP, berborak ikut SOP, insya-Allah sunnah pun kita dapat buat, larangan-larangan pun kita dapat jaga, insya-Allah hidup kita berkat. Ya. Jadi itu 3 hadis yang sempat kita baca pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan 3 hadis walaupun tak banyak kita dapat sama-sama amalkan dan sama-sama kita sampaikan kepada teman-teman kita yang tak berkesempatan. Alhamdulillah hari ini kita ada 20 penyertaan. Alhamdulillah semakin meningkat. Ya. Kalau boleh kita cuba tambah lagi ahli-ahli kita supaya manfaat daripada kuliah ini akan dapat kita sebarkan kepada lebih banyak muslimin dan muslimat. Setiap hari kita mendengar hadis, setiap hari kita mendengar nasihat-nasihat daripada Nabi SAW. Nanti kita akan terasa seolah-olah Nabi berada di hadapan kita memberikan nasihat. Dan hidup kita akan disinari dengan hadis-hadis Nabi. Barulah kehidupan kita ni orang kata betul-betul ikut Nabi. Ya, ni kita tak dengar hadis pun sangat bahaya. Dalam masa 40 hari bila diri kita tidak mendengar hadis-hadis Nabi, maka gelaplah hati kita. Jadi bila ada program ini, hari-hari kita dengar hadis, kecuali hari Sabtu, kecuali hari Ahad dan hari-hari yang saya berkeuzuran, minta maaf. Semalam tu ada sedikit keuzuran, minta maaf tak dapat nak ke udara, ya, atas sebab-sebab teknikal yang tak dapat nak dielakkan. Mohon maaf. Ya, itu sajalah kuliah kita pada pagi yang mulia ini. Jika diizin Allah, kita berjumpa lagi esok dalam program Hadis Nabawi Riyadhus Shalihin, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.